Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat no? Alhamdulillah. Baik, kita tengok kitab kita malam ni, kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih lagi di bawah tajuk Babul Muraqabah, bab pada menyatakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Yang bab yang membicarakan tentang bagaimana kita sebagai seorang hamba Allah merasakan Allah Ta'ala sentiasa mengawasi kita. Allah Ta'ala sentiasa dekat dengan kita. Allah Ta'ala sentiasa mengetahui apa sahaja yang kita buat. Waktu kita ramai-ramai ke kita duduk seorang-seorang, Allah Ta'ala sentiasa bersama dengan kita. Ini dipanggil bab muraqabah, bab pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita berada pada hadis yang ke-62. Kita tengok hadis dia. As-salis, hadis yang ketiga. Dalam bab ni hadis yang ketiga lah. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman. Hadis ni daripada sepupu Nabi, nama dia Ibnu Abbas, yakni Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia kata satu hari aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni naik biral. Kita panggil baral, Piramli sebut baral. Biral ni maksud dia kuda kahwin dengan kaldai. Kuda kahwin dengan kaldai, dapatlah biral. Biral ni saiz dia kecil pada kuda, besar pada kaldai. Kita panggil biral ataupun kita kata baral. Baik. Jadi Nabi bawa Ibnu Abbas duduk di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa ni Ibnu Abbas kecil lagi. Umur mungkin dalam 11 tahun, 12 tahun macam itulah. Kecil lagi. Kemudian faqal, maka Nabi SAW bersabda, ya gulam, wahai anak. Jadi Nabi panggil pada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni sepupu Nabi. Abbas tu pak saudara Nabi, tapi Abbas ni umur dia lebih kurang Nabi SAW, lebih kurang. Waktu Nabi SAW wafat, Abbas ni pak saudara Nabi masih lagi hidup, panjang lagi umur dia. Jadi Abdullah Ibnu Abbas ni sepupu Nabi SAW dan dia kecil. Pasal bapak dia pun sebaya dengan Nabi SAW. Jadi Nabi panggil dia, ya gulam, wahai anakku, ataupun wahai budak kecil. Inni u'allimuka kalimat, aku ingin mengajar kamu beberapa nasihat, beberapa perkataan. Ni Ibnu Abbas masa ni dia kecil. Dan nasihat ni Nabi ajak waktu ni hanya ada Nabi Muhammad SAW dan Ibnu Abbas. Nabi ajak dia satu nasihat yang sangat berguna, dan Ibnu Abbas ni diingat sungguh nasihat Nabi ni, dan dia sampaikan pada kita. Walaupun dah 1400 tahun lebih, nasihat tu sampai pada kita. Apa nasihat yang Nabi beri kepada Ibnu Abbas secara personal, secara bersendirian, khusus untuk Ibnu Abbas? Nabi SAW kata, aku ingin mengajar engkau, wahai anakku ataupun budak kecil, beberapa nasihat. Kemudian Nabi kata, ihfazillah yahfazka. Kau jagalah Allah, Allah pasti jaga kamu. Ini jaminan pada Nabi. Kau jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Jaga Allah, Allah Ta'ala akan jaga kamu. Jadi macam mana nak jaga Allah ni? Jaga Allah ni dengan jaga perintah Allah, jaga larangan Allah. Yang mana Allah Ta'ala suruh buat betul-betul, yang mana yang Allah Ta'ala larang jangan buat. Sama ada kita duduk dengan kawan-kawan, kita duduk dengan keluarga, kita duduk seorang-seorang, jaga Allah. Makna dia apa? Yang mana Allah Ta'ala suruh buat, walaupun kita duduk seorang-seorang kita buat.
Yang mana Allah Ta'ala larang kita duduk dekat orang ramai ke, kita duduk seorang-seorang dalam bilik ke, kita seorang-seorang siapa pun tak tengok. Jagalah Allah, yakni jangan buat maksiat. Kita seorang-seorang scroll handset. Ihfazillah, jagalah Allah, ingat larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jaga batasan-batasan Allah. Siapa jaga batasan-batasan Allah, jaga hukum hakam Allah waktu dia bersendirian ataupun dia bersama orang ramai, yahfazkah, pasti Allah pelihara kamu. Jadi Allah Ta'ala takkan sia-siakan kamu. Sebab tu dalam Quran sebut, innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib, sesungguhnya orang yang takut kepada Tuhan mereka dalam keadaan ghaib. Dia tak nampak Tuhan, ataupun waktu dia seorang-seorang, dia tetap takut pada Allah. Dan Allah mencela sikap orang munafik. Orang munafik ni waktu orang ramai dia baik, waktu duduk seorang-seorang dia buat jahat. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum idh yubayyitun ma la yarda minal qaul. Orang munafik ni bersembunyi daripada manusia waktu dia nak buat jahat. Tapi bila duduk sama-sama mereka, dia buat jahat. Mereka tidak menyembunyikan diri mereka daripada Allah. Sebab mereka duduk di mana Allah Ta'ala, wa huwa ma'ahum, Allah Ta'ala sentiasa bersama dengan mereka. Jadi orang yang menjaga Allah ni, dia duduk seorang-seorang pun dia jaga Allah. Dia takkan tengok benda yang haram, dia takkan buat dosa, sebab dia jaga Allah. Jagalah Allah, Allah pasti jaga kamu. Ihfazillah hatajidhu tujahak, jagalah Allah, buat segala perintah Allah, tinggal segala larangan Allah, engkau akan dapati Allah di hadapan kamu. Apa makna dia? Makna dia, bila kita jaga sungguh hukum hakam Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, bila kita ditimpa kesusahan, ditimpa musibah, kita akan dapati Allah di hadapan kita. Yang ni Allah Ta'ala sentiasa memberi pertolongan. Allah Ta'ala akan bagi jalan. Tuan-tuan jaga Allah, Allah Ta'ala jaga tuan-tuan. Tuan-tuan dalam kesusahan, Allah pasti akan tolong tuan-tuan. Tuan-tuan jaga sungguh Allah, hukum hakam Allah, tiap apa sahaja yang tuan-tuan hadapi dalam kehidupan, Allah ada di hadapan. Yani Allah Ta'ala bantu tuan-tuan. Idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau meminta, mintalah pada Allah. Mula-mula minta pada Allah, baru minta pada makhluk. Mula-mula minta pada Allah. Kalau tuan-tuan apa-apa saja tuan-tuan minta pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala dahulu, kemudian baru minta pada makhluk. Tuan-tuan naik apa, tuan-tuan tak ada duit ke, minta pada Allah Ta'ala dulu. Tuan-tuan sakit ke, minta pada Allah Ta'ala dahulu. Tuan-tuan naik kereta tuan-tuan rosak tengah jalan, tak ada siapa nak tolong. Bila rosak kereta tu, mula-mula minta tolong pada Allah dulu. Ya Allah tolonglah, ya Allah mudahkanlah. Kemudian barulah kita minta tolong pada makhluk. Kita tahan orang, siapa boleh tolong. Sebab yang nak menggerakkan hati makhluk tolong kita tu Allah. Allah Ta'ala yang nak buka hati makhluk tolong kita, buka hati dia supaya dia tolong, terdetik hati nak tolong kita. Allah Ta'ala yang buka hati dia. Allah Ta'ala yang apa, memberi bimbingan pada dia. Allah Ta'ala yang apa, memudahkan dia untuk menolong kita, membuka hati nak tolong kita, terbuka hati dia nak tolong kita, ataupun dia tengok kita kesian. Allah Ta'ala yang nak buka hati dia. Mula-mula minta tolong pada Allah Ta'ala dahulu, baru minta tolong pada makhluk Allah. Kalau tuan-tuan atas highway, tuan-tuan tahan saja, siapa-siapa lah nak tolong. Kalau dalam hutan nak minta tolong kat siapa, ada hadis sebut. Kalau dalam hutan tak tahu minta tolong kat siapa, tuan-tuan cakap kuat-kuat, ya ibadallah unsurni, ataupun wahai hamba Allah tolonglah aku. Tuan-tuan cakap wahai hamba Allah tolonglah aku. Dalam hadis dia sebut, boleh jadi di situ ada malaikat yang lalu. Malaikat dengan izin Allah, malaikat boleh tolong tuan-tuan. Tuan-tuan bisa baca hadis sahih kan, yang mana malaikat datang dalam rupa orang diuji. Nanti ada lepas ni, dia datang dalam rupa orang, dia jumpa orang diuji. Dia malaikat tapi dia datang dalam rupa orang dengan izin Allah. Dah banyak cerita tuan-tuan, malaikat turun di langit tolong hamba Allah, tapi dia dengan izin Allah, dia datang dalam rupa orang, bukan rupa malaikat lah. Kita tengok dia orang, sebenarnya dia malaikat. Allah Ta'ala yang benar. Seperti mana jin, orang nampak hantu kan. Hantu ni tuan-tuan tak nampak, kalau rupa asal dia tak nampak. Siapa yang kata dia nampak jin, dia penipu besar. Sebab dalam Quran sebut, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, sesungguhnya iblis dengan anak cucu dia nampak kamu, sedangkan kamu tak nampak dia. Allah Ta'ala sebut je lah. Habis tu macam mana orang boleh nampak? Bila jin tu menjelma baru boleh nampak. Dia boleh menjelma,
Dia menjelma jadi kucing dah, menjelma rupa orang lah, menjelma macam pocong, menjelma orang perempuan rambut panjang lah. Dia bila menjelma baru tuan-tuan nampak. Tapi rupa sebenar dia lebih menakutkan. Dan kita tak nampak rupa sebenar dia tu. Sebab Quran sebut tak nampak. Tapi dia menjelma kita nampak. Macam orang belah hantu raya kadang-kadang dia menjelma macam tuan dia. Dia menjelma baru nampak. Malaikat ni kita tak nampak. Ni malaikat ada. Dalam ni ramai malaikat kita tak nampak. Tapi bila dia menjelma dalam rupa manusia nampak. Jadi tuan-tuan boleh saja sebut macam tu, wahai hamba Allah, tolonglah. Boleh jadi ada malaikat yang lalu dia mai tolong. Boleh jadi datang apa? Ada kata rijalul ghaib. Rijalul ghaib ni nak sebut pun susah. Ada yang kata rijalul ghaib ni orang-orang yang baik-baik, yang mana dia ni bila dia meninggal dunia, Allah Taala istimewakan dia, sehingga kan roh mereka ni boleh bergerak ke sana ke sini, boleh tolong orang. Ada tolong macam tu lah, bukan tolong tuan-tuan berdoa pada dia. Dia panggil rijalul ghaib, dia panggil. Ada yang kata boleh jadi jin Islam. Jin Islam dia datang tolong tuan-tuan. Tapi datang dia bukan dalam rupa jin, dia memang menjelma dalam rupa orang lah. Lepas dia tolong dia pun hilang, macam tu lah. Tuan-tuan baca cerita-cerita orang dulu ada ya, bukan? Tak ada macam ni kan. Ada orang main tolong, lepas tu hilang ada orang main tolong tu. Boleh jadi dia malaikat, boleh jadi dia jin. Tuan-tuan sebut macam tu saja. Tapi mula-mula minta tolong pada siapa? Minta tolong pada Allah. Semua makhluk tak boleh tolong kita kecuali dengan izin Allah. Makhluk ni nak bangun berjalan pun tak boleh kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Macam saya pernah sebut kat tuan-tuan dulu, saya jadi imam dulu di Masjid Baitul Aman di Ampang. Jadi saya satu malam tu saya jadi imam, kemudian Bilal tu satu pak cik daripada Perlis dijemput saya ke rumah dia. Jadi saya pergi rumah dia sembang macam-macam lah. Macam-macam benda saya nak balik lah, tapi sampai ke malam. Dia cerita macam-macam lah. Pakcik ni dia suka bercerita. Macam-macam dia cerita. Kemudian dia cerita dia anak ada 8. Anak yang pertama laki, nombor 2 perempuan, nombor 3 laki, nombor 4 perempuan. Anak dia semua macam tu. Dia selang-selang tuan-tuan. Laki, perempuan, laki, perempuan, laki, perempuan, laki, perempuan, laki, perempuan. Macam tu lah. 8 orang anak dia macam tu. Jadi ceritalah apa tip dia yang dapat macam tu. Panjang lah cerita tuan-tuan. Boleh dapat selang-selang macam tu. Tak apalah, cerita makan tuan-tuan. Dalam pukul 11 lebih lah tuan-tuan. Nak dekat pukul 11 baru nak balik. Saya nak balik segan, dia cerita macam-macam. Kita dengar lah tuan-tuan, dia suka bercerita kan. Kita dengar, dah lama saya tengok cerita dia mungkin dah nak habis dah semua. Saya pun tak apalah, saya minta beransur. Daripada Ampang tu, saya nak balik, saya baru kahwin masa tu. Saya nak balik daripada Ampang, nak balik ke Sungai Buloh, naik motor. Tengah-tengah naik motor, daripada Kuala Lumpur tu, sebelum jajatah restoran jajatas Sungai Buloh. Kalau tuan-tuan daripada Kuala Lumpur dia macam menurun sikit. Kalau daripada sini nak ke Kuala Lumpur dia macam menaik sikit. Saya daripada Kuala Lumpur turun nak masuk ke susur Sungai Buloh lah. Susur Sungai Buloh tu lepas restoran jantas. Tengah-tengah bawa tuan-tuan, laju lah tuan-tuan masa tu naik motor. Tengah-tengah bawa gear je minyak je macam ni. Pulas minyak tak boleh jalan lah. Dia free. Saya pun pelik, tengah laju masa tu. Tengah-tengah laju pula, pasal apa tak boleh ni. Saya duduk terfikir ni ada hantu tumpang lah. Yang tu lah kita fikir orang muda tuan-tuan. Hantu mana pula tumpang ni, pulas minyak tak jalan. Saya pelik lah ni. Kenapa tak boleh? Rupa-rupanya tali minyak putih. Duk pulas-pulas tu. Pulas habis tu putih tuan-tuan. Memang kita tekan sungguh. Pulas-pulas putih tali minyak. Bila putih tali minyak tuan-tuan nak jalan tak boleh. Lepas je turun tu, lepas restoran jantas tu, saya terus tersadai kat tepi tu. Sebelum depan sikit tu baru susur Sungai Buloh. Saya tak dapat buat apa. Tak boleh nak jalan. Motor hidup tapi tak boleh nak pulas minyak. Motor hidup pulas minyak tak boleh. Kabel putih. Saya duduk melangut tuan-tuan, macam mana nak buat ni. Tengah malam nak tinggal motor, masa tu motor LC tuan-tuan. LC masa tu motor panas lah. Kalau tinggal ni memang orang kot curi lah. Tinggal kat highway ni orang curi motor ni. Saya duk fikir ni, aduh macam mana nak tolak jauh lagi tu. Rumah duk ada kat Merbau Sempak tu, tepi Gatri tu. Jauh kat tu. Nak tolak ke dalam tu jauh. Saya susah hati tuan-tuan fikir, macam mana nak buat ni. Tak tahu nak buat apa. Telefon isteri saya, baru kahwin masa tu. Isteri saya kata tak apa bang, sabar. Nanti sayang mai kita angkat sama-sama. Dia ingat ringan kot motor tu. Orang perempuan tuan-tuan. Tak apa kita angkat sama-sama. Motor tu berat, mana boleh angkat.
Saya kata mana boleh angkat motor tu berat. Bini saya punya idea nak angkat. Saya duk fikir macam mana nak buat ni. Motor tak boleh angkat. Tunggu datanglah 2 orang hamba Allah naik motor 125. Yang seorang tu seluar pendek pakai rantai. Saya tengok kena rompak dah aku malam ni. Duk ingat kena rompak dengan pakai seluar pendek rantai. Mak rempit ni. Dia kata ada apa ni bang? Tak ada, motor saya ni pulas minyak tak boleh. Dia pun tolong saya rupanya. Tolong dia lah, dia mau motor, dia pandai lah. Alat pun tak ada, dia tolong sampai tangan dia berdarah lah. Kan tajam juga. Dia punya kabel tu. Tarik tuan-tuan. Dia cuba sampai boleh. Sampai dia tarik kabel tu, dia buah dekat skru. Selalu tuan-tuan naik motor pulas. Saya naik motor, saya tarik. Tarik lebih sikit, motor tuan-tuan. Kena tarik sikit-sikit, jalan. Saya bagi duit kat mereka tak mau. Bagi duit tak mau, terus start motor jalan. Sebab tu tuan-tuan, mula-mula minta tolong pada Allah. Macam mana mereka boleh main tolong? Kalau Allah Ta'ala tak gerakkan hati mereka pun tak tolong. Kalau Allah Ta'ala tak gerakkan hati mereka, Allah Ta'ala tak bukakan hati mereka. Kalau Allah Ta'ala tak tolong, tak boleh tolong. Jadi Allah Ta'ala tolong kita dengan menghantar. Sebab kita duduk di alam kita duduk di alam makhluk. Jadi kita dapat rezeki melalui perantara makhluk, tapi rezeki daripada Allah. Bila kita dapat direct daripada Allah, syurga tuan-tuan. Di syurga kita melihat Allah, nikmat terus daripada Allah. Tapi kita duduk di dunia ni, dunia alam yang fana, makhluk yang binasa, tempat yang hina. Jadi tuan-tuan, yang tolong kita Allah Ta'ala hantar makhluk juga, perantara tuan-tuan dengan makhluk. Baik. Jadi apa-apa yang berlaku tuan-tuan, mula-mula sekali minta tolong pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta tolong pada Allah. Kemudian wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu nak minta tolong pada Allah. Tadi minta apa-apa, ni minta tolong. Fokus pada tolong. Minta tolonglah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah bahawasanya seluruh umat, yakni seluruh jin dan manusia dihimpunkan. Ni dipanggil umat. Seluruh umat jin dan manusia. Sekarang ni manusia ada 7.2 bilion atas dunia ni. Jin dan manusia dihimpunkan. Semua bersepakat nak memberi manfaat kepada kamu dengan satu manfaat. Nak bagi kamu manfaat dengan satu manfaat. Lam yanfa'u, sama sekali mereka tak boleh memberi manfaat kepada kamu melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Maknanya dia makhluk kalau berhimpun semua nak tolong tuan-tuan, tak boleh tolong tuan-tuan kecuali dengan izin Allah. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Suruh makhluk berhimpun nak bagi kesihatan pada kita, tak boleh tolong kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Tuan-tuan tengok tu, Benjamin Netanyahu matilah. Israel punya Perdana Menteri jahat tu, Benjamin Netanyahu. Tengok dia waktu dia duduk di atas katil dia nak mati, dia berapa tahun dia koma, stroke. Daripada badan gemuk jadi kuih kering tuan-tuan, kuih macam rangka tulang tu, Benjamin Netanyahu. Tapi dia pun tak mau bagi dia mati. Israel ni antara negara yang canggih, dia antara yang tercanggih lah sebenarnya. Dia antara, sebab Barat banyak tolong dia ada hubungan yang baik dengan Rusia pun dia baik, dengan Amerika pun dia baik. Jadi teknologi mereka ni ada pada dia. Dia punya teknologi dia agak canggih. Dia antara negara yang tak boleh ada nuklear, tapi dia ada nuklear, Israel. Jadi kalau dia punya sistem pendidikan dia punya sistem kesihatan antara yang tercanggih di dunia, Israel. Tapi tuan-tuan tengok, walaupun tercanggih, dia pun tak boleh selamatkan Netanyahu. Yang dia pun tak nak bagi mati dia 7 tahun ke 8 tahun yang koma, nak bagi hidup, tak boleh hidup. Duk koma sampai kuih kering. Dan mati juga tuan-tuan. Walaupun paling canggih pun kalau Allah Ta'ala kata mati, mati. Tak ada siapa boleh tolong tuan-tuan. Bagaimana Mustafa Kemal Atatürk, tuan-tuan tahu kan, Mustafa yang Turki tu. Masa dia sakit punya teruk, panas, bomba tembak ayam atas rumah dia. Kalau Allah Ta'ala dah turun bala, tak ada siapa nak boleh tolong. Siapa tak boleh tolong? Seluruh makhluk pun tak boleh tolong tuan-tuan. Baik, kemudian wa in ijtama'u ala ayadurruka bi syai'in, kalaulah suruh makhluk ni berhimpun nak memberi bahaya kepada kamu, memberi mudarat pada kamu, lam yadurruk, mereka takkan mampu memberi mudarat illa kecuali bi syai'in qad katabahu Allahu alaik,
melainkan dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi yang diizinkan oleh Allah. Kalau nak bagi mudarat, tak boleh kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tak kisah dia ada. Kita dah baca sebelum ni tuan-tuan, yang budak tu kan, yang dia pun nak bunuh dia tak boleh tu. Raja suruh tentera bawa ni atas bukit, lempak ke bawah sampai ke atas bukit, nak dia suruh budak tu keluar pada agama Islam. Budak tu kata, Allahumma akfinihim bima syi't. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada mereka dengan jalan yang kau mahu. Gunung tu bergoncang, tentera semua jatuh mati semua. Budak tu balik jumpa raja. Raja pun terkejut. Mana tentera? Budak tu mencerita, goncang, tentera semua mati, dia selamat. Kemudian raja suruh bawa budak ni ke tengah laut. Sampai tengah laut, suruh dia keluar pada Islam. Kalau dia tak mau, lempak ke tengah laut. Raja ni, sebab manusia ni ada setengah manusia dia takut tinggi, betul tak? Takut dengan tinggi. Ada setengah manusia dia takut ayak. Jadi sebab tu dia suruh lempak tempat tinggi, lempak dalam ayak supaya budak ni jadi takut. Disuruh budak ni keluar dari Islam. Bila tentera bawa budak ni sampai ke tengah lautan, tentera minta dia keluar dari Islam. Budak ni kata, Allahumma akfinihim bima syi't. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada mereka dengan cara engkau sukai. Kapal itu terbalik, mati semua tentera. Budak tu balik jalan atas ayak. Jalan atas ayak. Kan cerita ni kita sebutkan, cerita sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat. Kemudian raja pun terkejut. Raja terkejut, dia selamat, tentera semua mati. Kemudian budak tu bagi tahu kat raja, dia kata apa? Wahai tuanku, tuanku takkan boleh bunuh saya kecuali tuanku kena dengar apa yang saya cakap. Kalau tuanku nak bunuh saya, yang pertama tuanku kena himpunkan seluruh rakyat jelata di satu tempat. Itu yang pertama. Yang kedua, kena salibkan aku. Salib sinilah, paku. Salib ni paku kat pokok kurma biasanya. Paku besar tu. Paku badan ni sakitlah tuan-tuan. Kena paku aku, salibkan aku. Kemudian ambil panah daripada panah aku. Kemudian tuanku kena panah dan tuanku kena sebut Bismillah Rabbil Ghulam, dengan nama Allah Tuhan budak ni. Nama budak ni Abdullah kan. Nama dia Abdullah. Jadi kalau tuanku buat lagu ni, saya mati. Maka raja ni buat sungguh. Dia kumpulkan rakyat dia paku budak tu, dia salibkan. Kemudian dia ambil anak panah. Sebelum dia nak panah tu, dia sebut Bismillah Rabbil Ghulam, dengan nama Allah Tuhan budak ni. Dia panah, kena kat sini, mati. Nak ceritanya apa? Kalau Allah Ta'ala tak izinkan, tak jadi apa. Kalau Allah Ta'ala tak izinkan, tak jadi apa. Dengan izin Allah baru boleh. Baik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, dan telah diangkat pen dan telah keringlah suhuf, tulisan. Makna dia apa? Takdir telah ditulis dan telah kering pena yang menulis takdir. Tuan-tuan tahu di atas langit kita ada Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz, di situ tulis segala catatan benda yang akan berlaku sepanjang sejarah manusia. Dah tulis lama dah tuan-tuan. Yang tulis dekat situ nama dia qalam. Qalam ni bahasa kita pen. Atas langit ada satu makhluk nama dia qalam. Pen lah. Qalam ni dia menulis semua takdir yang akan berlaku di atas dunia ni. Dia tulis semua lah. Dia tulis di atas Lauh Mahfuz. Itu yang kata telah diangkat pen dan telah keringlah dakwah yang menulis tu. Maksud dia takdir takkan berubah lah. Apa yang tertulis di dalam takdir takkan berubah lah. Cumanya tuan-tuan, dia takdir ada dua kan. Takdir yang boleh berubah dengan takdir yang tak boleh berubah. Tuan-tuan pernah mengaji akidah. Takdir yang tak berubah kita panggil apa? Takdir mubram. Qada ataupun qada mubram. Dia tak akan berubah lah. Yang kedua dipanggil qada muallaq, yang boleh berubah-ubah. Dia ada dua lah, yang boleh berubah dengan tak boleh berubah. Kemudian takdir ni, kalau dari segi masanya dia ada empat masa. Takdir yang pertama hak inilah, dipanggil takdir azali. Takdir yang Allah Ta'ala tetapkan ketika zaman azali. Azali ni nak sebut macam mana tuan-tuan? Azali ni satu saat yang ada masa tu hanya Allah. Belum ada langit, belum ada bumi, belum ada tempat, belum ada masa. Masa pun tak ada lagi tuan-tuan. Tu saya nak cakap pun susah. Azali lah kita sebut.
Bila sebut azali, masa tu hanya ada Allah Subhanahu Wa Taala, belum ada apa-apa. Masa belum ada apa-apa ni, Allah Taala dah tulis dah takdir semua. Termasuklah pertemuan kita pada waktu malam ni, tulis awal Dalam hadis Nabi sebut, kataballahu maqadiral khalaiq, Allah Taala dah tulis dah semua ketetapan, ketentuan pada makhluk qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum diciptakan langit dan bumi, bi khamsina alf sanah, 50,000 tahun. 50,000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi telah ditulis segala takdir. Ini dipanggil takdir azali. Dia takkan berubah lah ni. Ini takdir mubram. Dia takkan berubah selama-lamanya. Itu yang pertama, takdir azali. Yang kedua dipanggil takdir umri. Takdir umri ni bila? Waktu kita dalam perut mak. Masa tu usia kita 120 hari, 4 bulan. Tu yang ulama kata kalau dah 4 bulan dah tak boleh dah apa, gugur apa semua tak boleh, roh dah ada. Roh dah ada 4 bulan. Kan dalam hadis Nabi sebut, kita duduk 40 hari dalam bentuk nutfah air mani, 40 hari dalam bentuk alaqah, segumpal darah, 40 hari dalam bentuk mudghah, segumpal daging. Dah jadi daging, Allah Ta'ala utuskan seorang malaikat kan. Seorang malaikat. Malaikat ni buat apa? Fayunfakhu fihi ruh. Malaikat ni tiup roh. Kita umur 4 bulan, roh dah masuk. Roh dah masuk. Lepas tu malaikat buat apa? Malaikat tulis, Allah Ta'ala perintahkan tulis 4 benda. 4 benda ni dah tulis dah tuan-tuan, waktu tuan-tuan dalam perut mak. Kita tak keluar lagi, kita baru 4 bulan dah tulis 4 benda dah. Tulis apa? Yang pertama, bikatbi rizqihi, dah tulis dah. Rezeki kita banyak mana, tulis lah. Yang pertama. Yang kedua, amalihi, pahala dia ni beramal, pahala banyak mana, buat dosa banyak mana, tulis lah. Wa ajalihi, usianya berapa puluh tahun, 70, 80, 90, tulis lah. Masa tu kita baru 4 bulan. Yang paling takut sekali yang ketiga, yang keempat, syaqiyun aw sa'idun, ahli syurga ke ahli neraka, tulis lah. Hadis ni ada masa hadis 40, tulis lah. Masa tu kita tak keluar lagi, tulis lah. Dan Nabi sebut apa, yang ni yang kadang-kadang jadi gerun, dah tulis dah tuan-tuan, ahli syurga ahli neraka ni semua tulis ni. Ahli syurga ahli neraka dah tulis dah. Jadi ini dipanggil takdir umri. Tapi boleh ubah tak tuan-tuan yang ditulis tu? Boleh berubah. Yang tak boleh berubah ni takdir azali dengan takdir ni saja. Takdir yang ditulis oleh malaikat tu boleh berubah. Takdir yang tak berubah, takdir yang azali tu dengan takdir yang berada dalam ilmu Allah, yang tu tak boleh berubah. Yang dicatat oleh malaikat boleh berubah lagi. Nanti kita sebut tuan-tuan, itu takdir umri. Yang ketiga dipanggil takdir sanawi, takdir tahunan. Bila takdir ni tiap-tiap malam Lailatul Qadar. Kan Lailatul Qadar kita tak tahu bila. Malam itu kan sebut fiha yufraku kullu amrin hakim. Malam itu, malam Lailatul Qadar, ditulis takdir untuk setahun akan datang. Malam Lailatul Qadar, katakan malam ni Lailatul Qadar, ditulis takdir sampai Lailatul Qadar tahun depan. Apa yang berlaku tu yang malam Lailatul Qadar orang banyak ibadah, supaya takdir kita, mudah-mudahan takdir kita setahun nak main ni takdir yang elok-elok, tak ada yang baik-baik. Jadi tahun nak mai, setahun nak mai. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi rabbihim bi izni rabbihim min kulli amr. Malam itu malaikat semua pakat turun. Malam itu tulis takdir, malam Lailatul Qadar ditulis takdir setahun sampai Lailatul Qadar tahun depan. Itu yang ketiga. Yang keempat, takdir hari. Tiap-tiap hari dia ada takdir dia. Jadi tuan-tuan nak sebut di sini, takdir boleh berubah dengan doa. Doa nombor 1. Dengan tuan-tuan berdoa, takdir boleh berubah. Yang tak berubah ni takdir yang berada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala dah tahu dah apa yang berlaku segala-galanya. Itulah yang dipanggil umul kitab. Dalam Quran sebut yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu umul kitab. Allah Taala hilangkan dalam takdir tu apa yang Allah Taala kehendaki, dan Allah tetapkan di sisi Allah dah ada umul kitab. Umul kitab tu apa? Ilmu Allah yang azali. Allah Taala dah tahu segala-galanya. Jadi takdir ni tuan-tuan, supaya kita berdoa lah. Kita doa lah tuan-tuan, supaya apa? Doa boleh menolak takdir. Dia boleh tolak takdir. Kalau rezeki kita banyak ni, kita doa pada Allah, yalah perbanyakkanlah. Boleh banyak. Kalau kita punya usia panjang ni, ditulis, yang malaikat tulis tu. Tapi kita berdoa pada Allah, ya Allah panjangkanlah usia aku. Usia boleh banyak. Tapi yang tak berubahnya dalam ilmu Allah. Allah Ta'ala dah tahu dah perubahan, segala perubahan takdir ni
telah ada dalam Lauh Mahfuz dan berada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun dalam catatan malaikat dia boleh berubah. Macam tuan-tuan nak apa? Pertama dengan doa, yang kedua kalau tuan-tuan nak panjang umur dan tuan-tuan nak murah rezeki. Kan ada tip. Semua orang kalau boleh nak panjang umur. Semua orang kalau boleh nak murah rezeki. Semua orang kalau boleh lah. Nabi bagi tip lama lah. Man apa sarrahu ayyub satalahu fi atharihi wa yumsha'lahu fi athari. Siapa yang suka umur panjang, umur panjang, kalau boleh nak umur 70, 80, dan siapa suka rezeki murah, umur panjang dan murah rezeki. Kita minta malam nisfu Syakban kan, nak umur panjang, murah rezeki, mati dalam iman. Nabi bagi tip lah, siapa suka umur panjang, murah rezeki, Nabi bagi satu tip je. Fal yasir rahimah, jagalah hubungan ke keluarga, keluarga. Keluarga. Hubungan keluarga tuan-tuan, adik-beradik. Jaga hubungan adik-beradik. Jadi jaga hubungan dengan abang, adik, pak saudara. Siapa yang rajin jaga hubungan adik-beradik, tak beraduh dengan adik-beradik, insya-Allah umur panjang, Allah Taala murah rezeki. Jaga hubungan silaturahim ni bukan dengan kawan-kawan. Dengan kawan-kawan dia panggil ukhuwah Islamiyah. Tuan-tuan nak umur panjang murah rezeki, adik-beradik. Nah, adik-beradik kita. Terutama adik-beradik kita nombor satu. Nombor satu adik-beradik. Lepas adik-beradik siapa? Pak saudara. Belah ayah, belah mak, jaga. Tuan-tuan jenis jaga adik-beradik, kenal adik-beradik, insya-Allah umur panjang, rezeki murah. Tapi kalau siapa yang suka bermusuh dengan adik-beradik, kalau rezeki banyak pun tak berkat. Kalau usia panjang pun tuan-tuan, usia banyak disia-siakan. Baik. Kemudian hadis riwayat Imam Tirmizi. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, ihfazillah tajidhu amamak. Dari riwayat lain Nabi sebut, jagalah Allah, engkau akan dapati Allah di hadapan kamu. Jadi jaga oleh Allah, susah lagu mana pun hidup kita, Allah Ta'ala ada di depan. Allah Ta'ala jadi pelindung kita. Ta'arraf ilallahi fil raqa' ya'rifka fi syiddah. Berkenalanlah dengan Allah waktu senang, Allah kenal kamu waktu susah. Mana berkenalan pada Allah? Waktu kita kaya, waktu kita ada duit, waktu kita sihat, waktu kita senang, waktu kita ada pangkat, waktu kita ada segala-galanya, kenallah Allah masa tu. Makna dia apa? Masa tengah senang ni lah buat ibadah. Jangan masa susah. Masa senang ni kenal Allah Ta'ala sungguh. Kita ada masa lapang main masjid. Kita ada masa lapang mengaji. Ada masa lapang nak berzikir. Ada masa lapang nak baca Quran. Masa lapang, masa tengah elok ni berkenalanlah dengan Allah. Kenailah hukum Allah, perintah Allah waktu kita senang. Pasti Allah kenal kamu. Jadi Allah Ta'ala tahu keadaan kita. Allah perhatikan kesusahan kita waktu kita di dalam kesusahan. Makna dia kalau tuan-tuan waktu sihat, waktu kaya, tuan-tuan kenal Allah. Bila tuan-tuan ditimpa musibah, tuan-tuan doa, Allah Ta'ala mustajab. Tapi masalahnya banyak orang dia terbalik. Masa senang dia lupa pada Allah. Kawan saya seorang tak semayang, naik motor insiden patah kaki. Sebelum insiden tak semayang, naik motor insiden patah kaki. Dia langgar tembok, naik motor laju patah tangan. Dia patah kaki, kawan dia patah tangan dengan kaki. Dia cerita kat saya, masa patah kaki tu berak kencing, orang tolong basuh, tak boleh nak buat apa. Maka dia berazam, kalaulah aku sihat aku nak semayang. Kalau aku sihat aku nak semayang. Bila dia dah sihat, dia tak semayang juga. Masa sakit tu dia ingat sungguh dia nak berubah. Sebab manusia ni bila dia susah, dia punya jiwa tu dia turun ke bawah. Masa dia susah, dia boleh je berubah. Bila dia susah tu dia tahu dia memerlukan sesuatu, dia kena berubah. Tapi bila dia senang, dia kaya, kadang-kadang dia datang sombong sikit. Dia datang sombong. Bila senang dia kaya, dia rasa sombong, dia action sikit. Tapi bila dia susah, dia pandai je, boleh je berubah. Tapi bila dia senang, dia lupa tuan-tuan. Sebab tu dalam ni sebut, tuan-tuan masa senang kenal Allah, nanti masa susah Allah Ta'ala kenal kita. Baik, doa kita mustajab. Makna dia doa kita mustajab. Kemudian wa'lam, ketahuilah, dalam Imam Ibn Athaillah As-Skandari dia sebut, man lam yuqabil 'ala Allah bimulatafatil ihsan quyida ilaihi bisalasilil imtihan
Barang siapa yang tidak mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Segala pemberian. Allah Ta'ala berikan macam-macam pemberian pada dia. Allah Ta'ala bagi kesihatan, Allah Ta'ala bagi harta, Allah Ta'ala bagi isteri, anak pinak. Dia dapat semua, tapi dia tak mau beribadah pada Allah. Quyida ilaihi bisalasilil imtihan. Dia akan dibelenggu dengan berbagai-bagai cubaan dan diheret kepada Allah. Mana dia apa? Maksud senang, dia tak kenal Allah, nanti dia akan diheret kepada Allah dengan berbagai-bagai ujian dan kesusahan. Masa senang tak kenal Allah, bila susah baru nak kenal Allah. Okeylah tuan-tuan, sebahagian manusia masa susah pun tak kenal Allah, masa senang pun tak ingat Allah, masa susah pun tak kenal Allah. Ini lagi teruk. Baik, kemudian wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah bahawasanya apa yang terlepas daripada kamu pasti tidak akan dapat kepada kamu. Makna dia, benda yang ada dalam takdir tu, benda tu tidak ditentukan untuk kita. Benda tu tak ditentukan oleh kita dalam takdir. Dia terlepas daripada kita. Kita kena tahu benda tu takkan dapat pada kita selama-lamanya. Kalau dalam takdir kita tak dapat benda tu, memang selama-lamanya kita takkan dapat. Sebab tu kena beriman dengan takdir tuan-tuan. Supaya apa? Kadang-kadang kita berserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukan bahagian kita. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Quran sebut. Supaya jangan apa? Jangan kita ni kecewa sangat apa yang kita terlepas. Kita kena tahu yang terlepas tu memang bukan usaha kita dah. Kita dah usaha tak dapat, itu terlepas, itu semua dalam takdir ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah usaha tapi tak dapat. Likaila ta'sau ala ma fatakum. Yang lepas tu lepas dah. Memang bukan milik kita. Wala tafrahu bima atakum, dan jangan seronok sangat apa yang kita dapat. Pasal apa? Kita dapat semua dalam pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala yang berikan. Sebab tu bila kita dapat, jangan sampai lupa diri. Allah Taala yang bagi. Baik, kemudian wama asabaka lam yakun liyukhtiak. Dan apa sahaja yang ditetapkan bagi kamu dalam takdir tu memang akan dapat pada kita. Lam yakun liyukhtiak, dia takkan lari ke lain. Kalau Allah Ta'ala dah tentu, tuan-tuan, tak dapat lari dah. Memang kalau dapat, dapatlah pada kita, tuan-tuan. Tapi kalau tak ditentukan oleh Allah, memang takkan dapat. Cumanya tuan-tuan, dalam kita berusaha, kita jangan salahkan takdir. Usaha kerja kita, takdir kerja Allah. Panjanglah saya pernah cerita kat tuan-tuan ni. Usaha kerja kita, takdir kerja Allah. Tapi kita dah berusaha sungguh-sungguh dah tuan-tuan. Dah bersungguh-sungguh usaha dah, tak dapat, kita redha, bukan bahagian kita. Ni jangan baru kita usaha sikit kita terus salahkan takdir. Ini silap. Sebagai orang kadang-kadang dia berniaga tak laku. Kemudian dia akan kata apa? Bila berniaga tak laku, dia kata itulah rezeki yang secupak takkan jadi segantang. Kan ada orang tu sebut. Kita mana tahu tu urusan Allah, tuan-tuan. Dia berniaga tak laku, boleh jadi berniaga tak sedap. Ada orang kadang-kadang berniaga tak sedap. Jadi macam mana orang nak beli? Sekali orang beli, orang tak beli dah, tak sedap. Ada orang setengah berniaga, dia tak jaga kebersihan. Saya pernah beli nasi lemak di Bagan Serai, balik sampai ke rumah, ada ulat sampah dalam tu. Ulat sampah dalam tu. Saya tak ada makan lagi. Saya terkejut. Ulat sampah dia rupakan macam nasi. Kita ingatkan nasi, tengok betul-betul ulat. Ulat sampah dalam tu. Sekali saya pergi, saya tak beli dah, tuan-tuan. Saya pun tak tahu macam mana ulat sampah boleh masuk dalam nasi lemak ni. Baik, ada setengah orang. Saya di universiti dulu, di Kolej 8 Universiti Malaya, ada 2 kedai dalam tu. Satu kedai ni memang laku, satu kedai ni tak laku. Kedai yang tak laku ni, dia kata apa? Kedai sebelah sihir dia. Dia selalu bagi tahu kat budak-budak kedai orang sebelah ni mengamalkan ilmu hitam. Kedai dia kena sihir. Orang mai kata nampak kedai dia tutup lah, makanan dia tak sedap lah, makanan dia basi lah, macam-macam dia bagi tahu kat budak-budak. Dia fitnah kedai sebelah. Ada setengah orang dia nyalahkan takdir. Ni semua ada ketentuan Allah, dia menyalahkan takdir. Takdir itu bukan kerja kita, tu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja kita berusaha. Dah kita berusaha sedaya upaya tak dapat, baru kita berserah pada takdir. Jadi tuan-tuan, tak apalah, saya pun dengar cerita lah, katanya kedai apa? Kedai dia kena sihir. Kedai sebelah ni mengamalkan ilmu hitam. Saya dengan kawan saya kata tak apa, kita pergi try kedai dia makan. Pergi try tuan-tuan, memang sekali pergi try tak mau pergi lah. Mana taknya orang tak ada, lambat. Buat ayak pun lambat.
Kedai tak ada orang. Buat ayak pun dah dekat 10 minit, 15 minit. Tempah nasi pun lama. Mana orang nak mau? Budak-budak universiti semua nak cepat. Assignment banyak. Ini kita main duduk punya lama, punya lambat servis. Kemudian masak pula tak sedap. Mana orang nak pergi, tuan-tuan? Sama juga, tuan-tuan. Bila kita usaha kerja kita, takdir tu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat, tuan-tuan. Kalau lagu ni tak boleh, buat lagu ni pula. Macam ni tak boleh, buat lagu ni pula, tuan-tuan. Allah Ta'ala berikan kita akal dan usaha. Kita boleh pilih, tuan-tuan, usaha. Tentang rajin usaha, Allah Ta'ala bagi, tuan-tuan. Jangan berserah pada takdir. Takdir tu kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berserah, tuan-tuan, bila di luar kemampuan kita. Naik kereta elok-elok, orang langgar belakang. Padalah takdir, tuan-tuan. Ni naik kereta laju-laju, tuan-tuan. Naik kereta laju-laju, bawa pun membahayakan orang, tiba-tiba terbabas. Takkan nak kata ni semua takdir Allah? Salah diri sendiri. Sebab kita boleh bawa elok-elok, kita pilih dia bawa jalan dengan cara dengan tak elok. Baik, dalam ni, sebab tu dalam ni disebut, tuan-tuan, dalam ni disebut apa saja yang Allah Ta'ala tentukan bagi kita, dia takkan lari daripada kita. Maknanya dia apa, tuan-tuan? Benda yang kita dah usaha sungguh-sungguh nak, tak dapat, bukan milik kita. Benda yang kita nak elak sungguh-sungguh, tuan-tuan, nak elak sungguh-sungguh, kena juga, tuan-tuan, redha, tuan-tuan. Naik kereta elok-elok lah orang langgar, jaga kesihatan elok-elok lah, tuan-tuan, kena juga sakit. Kita dah usaha, tuan-tuan, dah buat macam mana? Baik, kemudian wa'lam, ketahuilah, anna nasra ma'as sabri, sesungguhnya pertolongan itu bersama dengan sabar. Tuan-tuan nak dapat pertolongan Allah, tuan-tuan kena sabar. Itu saja. Macam mana sabar? Sabar tu apa? Sabar itu adalah menahan diri. Tuan-tuan nak dapat pertolongan Allah, tuan-tuan kena sabar. Itu saja, tahan diri. Bukan makna sabar ni, kita sambung dalam bab sabar, bukanlah makna sabar ni kita tak ada perasaan sedih. Kita kehilangan orang yang kita sayang, sedih. Nabi sedih. Nabi bila anak Nabi Ibrahim meninggal dunia, Nabi meleleh air mata. Sampai Abdul Rahman bin Auf tanya, "Mahazihi ya Rasulullah?" Apa benda ni air mata? Meleleh air mata. Tuan-tuan, Nabi kata, "Hazi rahmatullah." Inilah rahmat yang Allah Taala letakkan dalam hati manusia. Tuan-tuan, bila tengok orang susah meleleh air mata, itu rahmat yang ada dalam hati, tuan-tuan. Habis itu tak mana sabar. Sabar ni menahan diri daripada kita sebut bukan-bukan. Tu tahan diri. Bila kita ditimpa musibah, jangan buat macam sebahagian di negara Arab, di belah apa, di Pakistan, Iran, daripada budaya jahiliyah, tampak-tampak muka, latam. Itu budaya jahiliyah. Nabi tak mengaku umat berdosa. Laisa minna man latamal khudud, bukan di kalangan umatku yang menampar muka. Bila kematian orang yang dia sayang, dia ditimpa musibah, dia tampak muka dia. Nabi tak mengaku umat. Wasyaqqal juyub, ataupun koyak baju dia. Bila ditimpa musibah, dia koyak-koyak baju dia, menjerit-jerit. Kita tahan diri daripada benda tu. Sedih tu ada, tapi taklah sampai kita, ataupun au da'wa bid'awal jahiliyah, ataupun bila dihilang orang yang tersayang, dia duk apa? Merintih. Pasal apa lah hang ni? Pasal apa? Tuan-tuan, benda tu tak boleh sebenarnya. Engkau lah permata hatiku, kenapa hang pergi dulu? Tak kesian ke kat mak? Tuan-tuan, tak boleh sebut lagu tu. Ada orang kadang-kadang dia sebut kan, itu dia panggil dakwal jahiliyah. Jangan sebut macam tu. Merintih di kubur. Nabi pernah jumpa satu orang perempuan yang merintih di kubur macam tu. Nabi jumpa seorang perempuan yang mana bayi kecil, dia ada anak kecil dia meninggal. Jadi orang perempuan ni, bila anak kecil dia meninggal, dia duduk kat kubur tu, dia duduk merintih macam tu. Dia kata, "Wahai anakku, kenapa pergi meninggalkan ibu?" Dia macam-macam, dia merintih dekat kubur anak dia. Dia sebut benda tu, benda-benda rintihan, merintih. Maka Nabi kata, "Ittaqillah wasbiri." Nabi pesan kat dia. Nabi kata, sabarlah, bertakwalah pada Allah dan sabar. Sedih tu boleh, tapi jangan sampai merintih macam tu. Merintih ni masuk dalam niyahah. Yang ni apa? Kita apa? Pada si mati ni lah, kita sedih, kita sebut perkataan-perkataan yang tak sepatutnya. Jadi tuan-tuan, bila Nabi sebut kat dia, sabarlah, bertakwalah pada Allah dan sabarlah. Makna dia tak boleh sebut benda-benda yang lagu tu. Dah meninggal, tuan-tuan, sedih-sedih tak apalah, moga Allah ampunkan dosa dia. Jangan kita merintih sebut perkataan-perkataan yang apa, seolah-olah kita tidak redha dengan takdir. Siapa yang sebut lagu tu, tuan-tuan, mayat akan tersiksa kerana rintihan tu. Dia akan mengganggu mayat, tuan-tuan.
berintih. Baik, kemudian ataupun nangis yang meronta-ronta sama. Dia tak berintih, menangis meronta-ronta, meraung-raung. Menangis meraung-raung pun tak boleh. Sedih boleh tapi jangan meraung-raung. Termasuk dalam niyah juga tuan-tuan. Baik, kemudian ketahuilah bahawasanya pertolongan dengan sabar. Sabar ni bertahan diri. Maksud dia kalau kita marah, perasaan marah tu ada, tapi janganlah sampai kita cederakan orang, janganlah sampai kita maki hamun orang, jangan sampai kita tendang orang, jangan sampai kita buat benda yang haram. Marah tu ada, tapi tahan diri, jangan buat dosa. Sabar lagi macam mana tuan? Suka. Perasaan nafsu suka pada duit, suka pada perempuan, suka macam-macam. Jadi jangan sampai kita berzina. Jangan, tahan diri, jangan sampai buat benda yang haram, jangan sampai kita ambil benda yang haram. Tahan diri. Diri tu kena tahan. Perasaan tu ada, sebagai manusia memang ada perasaan tu, tapi diri kena tahan. Jangan sampai buat dosa. Itulah sabar. Tahan diri daripada melakukan perbuatan dosa. Boleh sedih ada, marah ada, kecewa ada, tapi jangan sampai melakukan dosa. Jadi tuan-tuan nak pertolongan Allah, tuan-tuan kena sabar. Sabar macam mana? Tahan diri. Diri kena tahan. Wa annal faraja ma'al karbi, dan setiap kelapangan itu bersama dengan kesusahan. Tuan-tuan bila ditimpa kesusahan, tuan-tuan kena ingat, lepas kesusahan akan ada kesenangan. Itu janji Nabi tuan-tuan. Bila tuan-tuan diuji oleh Allah, tuan-tuan ditimpa kesusahan, tuan-tuan yakinlah lepas kesusahan tu ada kesenangan. Setiap kesenangan dia datang setelah kesusahan. Seperti mana malam, bila datang malam tuan-tuan, habis malam terbitlah matahari. Macam tu je kehidupan kita. Bila dah siang, datangnya malam. Itulah kehidupan. Ada masa kita di atas, ada masa kita di bawah. Bila kita ditimpa kesusahan, tuan-tuan yakinlah tuan-tuan, lepas kesusahan ni memang ada kegembiraan, ada kesenangan. Tuan-tuan tahu cerita Nabi Ayub AS. Dia sakit 18 tahun. 18 tahun sakit. 18 tahun isteri, anak dia 10 semua mati. Isteri dia yang ramai semua lari, tinggal seorang isteri je. Makan daripada sisa buangan manusia tuan-tuan, yang mana elok Nabi Ayub ambil makan. 18 tahun sakit. Kemudian Allah Ta'ala bagi dia sabar 18 tahun tu. 18 tahun sakit semua tuan-tuan, harta habis, anak habis, tubuh badan sakit, tak ada apa langsung, makan tak ada. 18 tahun. Kemudian bila Allah Ta'ala beri kesihatan pada Nabi Ayub, Allah kurniakan kesenangan pada dia. Belalang datang kat Nabi Ayub, belalang dia lompat sampai kat Nabi Ayub, masuk dalam riba Nabi Ayub, belalang menjadi emas. Allah berikan kesenangan. Sebab tu bila kita ditimpa kesusahan, ingat lepas kesusahan ni ada kesenangan. Dan tuan-tuan lebih panjang umur daripada saya. Ramai ni saya tengok, tuan-tuan lebih panjang umur daripada saya. Mungkin ada yang 60, mungkin ada yang 70. Tuan-tuan pernah lalui waktu susah kan? Tuan-tuan pernah lalui waktu susah, waktu yang mencabar, tapi sampai hari ni tuan-tuan masih okey lagi. Tuan-tuan duduk dalam masjid ni, tuan-tuan okey, tuan-tuan happy. Tuan-tuan pernah lalui satu saat yang tu rasa macam tak boleh hidup, rasa macam sempit lah dunia ni, tapi tuan-tuan okey lah ini. Tuan-tuan boleh duduk dalam masjid okey. Tuan-tuan tak ada apa pun. Tapi dulu masa kita susah tu, rasa macam nak lari pada dunia ni ya. Kira macam dah tak ada tempat nak pergi dah. Itu saya kata, setiap kesusahan dia ada kesenangan. Ni selagi kita hidup ni, nak main esok lusa akan datang. Dia akan main saat susah, saat kita pening kepala, saat kita sakit hati, saat kita marah. Dia akan main saat tu. Tapi relax. Tuan-tuan pernah bergaduh dengan bini kan, ataupun suami isteri bergaduh dengan suami, rasa macam tak ada titik temu lah. Rasa macam hujung dia bercerai lah. Tapi balik rumah sembang baik ya. Tak ada apa pun. Sabar. Ada orang dia tak sabar, betul tak? Dia tak sabar. Ada satu cerita tu, cerita betul. Dia bergaduh dengan bini dia. Dia kahwin dengan bini lama dah, tak dapat anak. Gaduh teruk, gaduh. Dia marah sangat bini dia. Aku cerai, talak 3. Dia tak sabar lah tu. Talak 3 dia bagi. Sekali dia bagi talak 3, habis. Bini dia kahwin lain. Yalah talak 3 kan, mana boleh kahwin dah. Dia kenapa? Cina buta. Melayu buat kerja, Cina dapat nama tuan-tuan. Cina buta. Dia tak apalah, dia pun apa, dia upah kawan dia. Dia nak kahwin balik dengan apa?
dengan bini dia, diupah kawan dia, kahwin dengan bini aku. Dia tak boleh, haram hukumnya sebenarnya, haram. Berdosa besar, dosa besar. Kalau bini dia kahwin dengan lelaki lain, cerita ni berlaku di dekat Penang tu, belah Penaga macam itulah, kawasan-kawasan tu. Dia kawan dia duduk belah Kedah, macam itulah cerita dia. Dia kalau isteri dia kahwin dengan seorang lelaki kemudian bercerai, dia kahwin lain, tak apalah. Tapi kalau dia rancang tak boleh. Itu saya kata, kahwin ni mana boleh suka-suka buat pemain, dia bukan permainan. Nah, dia tak boleh kahwin sat, cerai kahwin sat. Sebab tu nikah mut'ah, sepakat orang kata haram. Nikah mut'ah ke batin mana ada. Nikah ni bukan soal memuaskan nafsu, seks. Itu dah macam pelacuran, tuan-tuan. Apa beza dengan haiwan aku tu? Nikah ni dia datang dengan tanggungjawab. Dia datang dengan apa? Peranan yang besar sebagai seorang suami, bukan macam panchkat ya, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, dia rancang pun tak boleh. Dia rancang nak kahwin, dia rancang kawan dia bagi upah kawan dia kahwin dengan bini dia. Kawan pun dapat duit, tak apalah, kahwin dengan bini dia. Bila kawan dia kahwin dengan bini dia, dapat anak. Dengan dia dulu tak dapat anak, dengan kawan dia dapat anak. Bini dia jadi syok kat kawan dia. Kawan dia pun dah dapat anak, takkan nak tinggal kot, betul tak? Dah dapat anak, takkan nak tinggal. Dia pun buat berlari, tuan-tuan, daripada belah Penang tu berlari balik ke Kedah. Yalah, takkan dia nak biar kot bini dia dengan anak dia. Dia sebagai suami yang bertanggungjawab, dia buat berlari. Jadi gila lelaki dia, gila lelaki tu. Itulah. Cuba hang sabar sat, kan tak jadi lagu tu. Itulah tuan-tuan. Tuan-tuan berada dalam sekarang ni, tuan-tuan dah lalui macam-macam lah hidup tuan-tuan. Tapi berkat tuan-tuan sabar. Saya yakin tuan-tuan pernah marah kat orang kan, tuan-tuan masa marah, rasa macam nak pergi bunuh dia. Katakanlah tuan-tuan tak sabar, tuan-tuan pergi bunuh dia. Tuan-tuan ada kat sini ke? Tuan-tuan dah kena gantung dah, tuan-tuan. Tidak kan? Bunuh dah kena gantung lah kalau kita tak sabar. Tapi kerana tuan-tuan sabar, fikir, kalau aku pikat tetak dia nanti sakit aku kena pula. Tidak, tuan-tuan ada sabar. Sama juga tuan-tuan mungkin pernah bergaduh dengan isteri tuan-tuan, tapi tuan-tuan tak lafaz perkataan cerai yang macam talak 3 dan sebagainya. Alhamdulillah, tuan-tuan masih lagi bersama dengan isteri tuan-tuan, berkat tuan-tuan sabar. Sama juga isteri pun pernah bergaduh dengan suami, rasa macam nak lari tinggal, tak mau tengok lah. Tapi bila fikir balik, ingat kebaikan suami, tak patut aku buat lagu ni. Tuan-tuan masih lagi bersama dengan suami, sabarlah Sat, betul tak? Bila tuan-tuan diuji, tuan-tuan ingat, sabar Sat. Sagi yang susah itu menjadi senang. Boleh ya? Okey, habis tuan-tuan, kita dah isyak lah. Wa anna ma'al usri yusra. Dan setiap dan bersama kesusahan itu ada kesenangan. Itu disebut sama. Bila tuan-tuan ditimpa kesusahan, ditimpa musibah, ditimpa apa-apa, kena ingat benda tu tak berkekalan. Sekejap saja. Sabar Sat. Sabar Sat. Baik, habis tuan-tuan. Akan datang kita akan sambung hadis yang ke-63. Hadis yang ke-63. Saya mohon maaf tuan-tuan kalau kurangan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum sa'il muslimin wa muslimat mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarruqana ba'da tafarruqa ma'suma wa la taj'al minna syaqiyyan wa la mahruma wa la matruda wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.